Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Penduduk di negeri ini tidak perlu bimbang susulan penularan penyakit virus Ebola (EVD) walaupun Johor merupakan pintu masuk negara di sebelah selatan. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Malaysia berharap Singapura menjalankan saringan terhadap pelancong luar negara bagi memastikan pelancong dari negara jiran itu yang memasuki Malaysia bebas dari wabak berkenaan. Ini berikutan tiada saringan disediakan di Kompleks Kastam Immigration dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri S. Subramaniam berkata setakat ini kementerian menyediakan saringan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang dibekalkan dengan thermal scanner. Thermal scanner ada di KLIA. KLIA semua orang yang masuk balik ke dalam KLIA daripada mana-mana tempat luar negara mesti masuk melalui thermal scanner. Mungkin you tidak akan tahu, tetapi sistem itu semua orang akan dikesan dan kalau suhu mereka lebih daripada 37.5 degree centigrade, mereka ini akan dipanggil balik oleh pegawai kita yang bekerja di sana 24 jam, 24 hours a day. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Pasukan Petugas Khas Pelaksanaan Jawatankuasa Kabinet Masyarakat India SITF Anjuran MIC bahagian Gelampata dan Jabatan Kesihatan Johor. Katanya kesemua lapangan terbang antarabangsa di dunia kini sedang menjalankan sistem seperti yang dijalankan di Malaysia bagi menjamin keselamatan negara masing-masing. Peningkatan kes denggi di Malaysia kini dilaporkan berada pada tahap membimbangkan. Berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini, sebanyak 57,953 kes dilaporkan di seluruh negara dengan mencatatkan 120 kematian. Negeri Johor berada di tempat kedua dengan jumlah kematian seramai 17 orang selepas Selangor 44 kematian. And we are also now studying because we find the number of cases increasing in other states, including in Johor. And in Kelantan, very unusual, we have seen a sudden increase the number of dengue in Kelantan. So I'm going to visit Kelantan on the 18th of this month to see what's his reason there, which is, dengue is a very urban disease, but there are some issues of environmental health in Kelantan we need to address. So the Kelantan is the other state where we've seen a sudden surge. So these 4 states, one is Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, which are the main states for the present moment. Sementara itu, hampir 2,800 kes demam denggi dicatatkan setiap minggu. Oleh demikian, Kementerian Kesihatan menyasarkan tempoh selewat-lewatnya 2 bulan sehingga September ini bagi menurunkan kadar kes demam denggi di seluruh negara. Datuk Seri S. Subramaniam menegaskan bahawa pembabitan dan kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi membantu kerajaan mencegah penularan wabak berkenaan. So kerjasama daripada semua agensi, social daripada environmental issue. Nombor 2, behavioral daripada perubahan di dalam sikap orang ramai. Dan nombor 3, daripada perkhidmatan kesihatan. Ini tiga-tiga kena kerjasama untuk membawa satu kesan yang baik. Kalau kementerian saja kerja saja tak cukup. So semua pihak kena buat kerja mereka dan kalau semua boleh bekerjasama, saya ingat mempunyai keyakinan bahawa boleh berjaya di dalam mengurangkan. Menurut beliau, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, khususnya bagi memastikan kerja pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam dilakukan secara berkesan supaya kawasan persekitaran bebas nyamuk Aedes. Beliau turut berkata antara langkah yang diambil pihaknya ialah dengan menswastakan aktiviti semburan kabus, fogging, pengedaran kit diagnosis yang mampu mengesan virus demam denggi kepada doktor swasta dan penambahan kaki tangan kementerian bagi membantu aktiviti kawalan wabak denggi. Kempen boikot McDonald's yang menjadi viral di media sosial dan aplikasi WhatsApp sejak Selasa lalu dengan pesanan Hari Boikot McD Malaysia 8 Ogos 2014 bermula 7 pagi hingga 7 pagi telah memberi kesan kepada rangkaian makanan segera itu. Dilaporkan suasana beberapa buah premis yang menjadi tumpuan orang ramai di seluruh negara sudah mulai kelihatan lengang. Di Johor, kru TV Selatan sempat membuat tinjauan di 2 premis bagi melihat sendiri keadaan di restoran makanan segera berkenaan.
Hasil pemerhatian lebih kurang 45 minit bermula 2.15 petang hingga 3 petang semalam, yang mana hari kempen boikot bermula mendapati suasana benar-benar kelihatan suram. Walaupun terdapat beberapa pelanggan, namun ia tidak semeriah sebelum ini. Kaunter pandu lalu juga sunyi tanpa kehadiran pelanggan. Sementara itu, di sebuah lagi premis, kru kami difahamkan operasi berjalan seperti biasa, tetapi terdapat pengurangan jumlah kehadiran pelanggan, terutama pelanggan Melayu. Dalam mesej kempen boikot yang disebarkan mengatakan boikot McD bermula Jumaat sehingga Zionis Israel 100% keluar daripada Palestin. Sementara itu, McDonald's Malaysia yang kesal kerana menjadi sasaran boikot berkata, ia tidak pernah menyalur hasil jualan, keuntungan dan franchise dari restorannya untuk menyokong sebarang perjuangan politik atau konflik di sebarang kawasan di dunia. Pihaknya memahami dan menghormati bahawa tindakan memboikot merupakan keputusan individu. Namun kecewa, McDonald's Malaysia menjadi sasaran vandalism sehingga ia terpaksa menutup operasi pada hari berkenaan seperti berlaku di Dungun Terengganu. Orang awam menemui satu janin manusia di kolam kumbahan Jalan Aman, Lakin Utama pada 10.45 pagi semalam. Polis bergegas ke tempat kejadian setelah mendapat maklumat dan menemui janin itu yang berukuran 8 cm dan seberat 500 gram. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Sulaiman Saleh dalam satu kenyataan berkata pihaknya percaya janin itu datangnya dari saluran tandas dari flat Taman Lakin yang berdekatan. Janin itu dihantar ke Hospital Sultanah Aminah dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran dan menyebabkan kematian. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai penemuan itu untuk menghubungi polis di talian hotline Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan di 07 2218 999 untuk membantu siasatan. Sekian Nurul Akid Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan. Terus menonton kami di www.tvselatan.com untuk paparan berita terkini. Salam takzim.